Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam cinta negara. Yang dihormati saudara pengacara majlis, yang dihormati lagi disedangi barisan para juri yang berada di atas titian keadilan, tak dilupakan hadirin hadirat, pencipta seni ucapan sekalian. Sebelum kita merongkah, sebelum kita membedah untuk melihat isi hati rukun negara, apa kata kita berbaiat dengan melafazkan baik-baik indah rukun negara. Ikrar rukun negara. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan usaha dan tenaga kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Hadirin hadirat, mari kita cuba untuk bermain dengan sejarah, menjelajah dengan trauma masa kenapa wujudnya rukun negara. Pada satu ketika dahulu, di sebuah negara telah berlaku satu malapetaka sosial. Rakyatnya yang berlainan bangsa dan agama tidak dapat hidup bersama secara damai. Mereka tidak boleh serumpun bak serai, sesusun bak siri. Lagaknya seperti anjing dengan kucing, tidak boleh bersemuka, asyik hendak mencakar sahaja. Kemuncaknya berlaku satu tragedi hingga porak-poranda negara, kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Semua rakyat berduka cita. Langkah drastik telah diambil oleh pemimpin tertinggi negara, mencari bermacam-macam idea dan cara. Akhirnya wujudlah Majlis Gerakan Negara. Salah satu hasil buatannya Majlis Gerakan Negara adalah memperkenalkan rukun negara pada 31 Ogos 1970 yang nampak cantik dan sempurna dari segala posisi. Seterusnya, kita memperinci falsafah yang terkandung dalam prinsip rukun negara, atau kita panggil jantung rukun negara. Saya memilih 3 daripada 5 prinsip rukun negara untuk dipersembahkan kepada tuan-tuan semua. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan satu kalimat yang amat suci, ibarat ubat yang mujarab untuk merawat isu berkaitan perpecahan kaum di Malaysia. Saya akan bercerita tentang kebaikan agama saya, dan tuan-tuan yang berlainan agama akan bercerita tentang kebaikan agama tuan-tuan semua. Masing-masing kita semua patuh dengan arahan baik agama masing-masing terkait dengan perpaduan kehidupan dalam masyarakat majmuk. Saya secara izhar akan menzahirkan kemanfaat agama kami dalam merealisasikan kehendak rukun negara. 1446 tahun dahulu, Islam telah disediakan dengan satu kitab suci, yakni Al-Quran, sebuah kitab untuk panduan hidup yang komprehensif dan sempurna. Ia menyentuh tentang semua perkara dalam kehidupan, termasuklah adab-adab hidup bersama dengan orang bukan Islam. Dengarlah kalimat indah yang mempersona. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'azafu inna akramakum indallahi atqahum innallaha alimun khabir. Ayat ini secara jelas menggalakkan umatnya untuk menerima kehadiran rakan-rakan berlainan agama dengan baik dan mesra. Perincian ayat ini juga memastikan orang Islam sentiasa menjaga akhlak semasa berurusan dengan mereka. Mesti menjaga tutur kata, tingkah laku jangan menjolok mata, senyum di bibir setiap masa, sentiasa berlapang dada dan patuh pada arahan pemerintah negara. Kami boleh berkongsi negara, berkongsi khazanah yang terkandung di dalamnya dan berkongsi segala-galanya, tetapi kami tidak boleh bagi semuanya. Tuan-tuan juga janganlah minta semuanya. Keluhuran perlembagaan menjadikan perlembagaan sebagai peraturan dan rujukan dalam kehidupan bernegara. Perlembagaan mesti dihormati dan diletakkan pada maqam yang tertinggi, kerana wujud negara Malaysia adalah bersama-sama wujudnya perlembagaan Malaysia, dan perlembagaan Malaysia dan Malaysia berpisah tiada. Di dalamnya terdapat satu klausa menyentuh tentang kontrak sosial. Aku janji hidup secara harmoni dan bersama dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Ibarat berlawan bola sepak antara orang Melayu dengan lain bangsa. Apabila diberikan hak
warga negara pada lain bangsa, kelihatan orang Melayu sudah kalah 1-0 pada mereka. Supaya keadaan seri atau sama, maka orang Melayu diberi hak istimewa. Maka senyumlah orang Melayu satu Malaysia. Timbul satu isu lain pula, mereka lain bangsa bebas beragama, kelihatan Melayu kalah 1-2 kepada mereka. Maka supaya putusannya kembali menjadi sama, jika agama Islam agama rasmi negara, syukurlah orang Melayu di Malaysia. Timbul lagi cerita, bangsa lain bebas bercakap bahasa mereka, kelihatan orang Melayu kalah 2-3 kepada mereka. Maka dibuat putusan yang bijaksana, bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara. Cerialah orang Melayu di Malaysia. Inilah cara kita bernegara. Penambaan dijadikan asas utama untuk semua perkara. Apa yang saya contohkan hanya 2-3 perkara daripada berpuluh-puluh kausa yang terdapat dalam pernegaraan Malaysia. Kesemua perkara tersebut merupakan asas kepada pembinaan negara sejak negara mencapai kemerdekaan. Janganlah tanyakan apa yang bisa mereka berikan untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka. John F. Kennedy. Yang kulit itu kendi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Tutur kata yang mulus, cantik, penuh kelembutan, bersulam jenaka dan pujian, akan berasa tenang dan senang. Berbanding tutur kata yang kasar, keras dan banyak cacian, akan menimbulkan dendam, ketegangan dan tidak selesa. Melentur buluh, biarlah daripada rebung. Nilai-nilai murni haruslah disemai di kalangan Malaysia seawal usia. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang hebat. Kata pujangga, benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau, menjunam ke dasar lautan menjadi mutiara, terawang-awang di udara menjadi kejora, merayap di dinding menjadi potret Mona Lisa, meluncur di jalanan menjadi kereta Jaguar. Hadirin hadirat sekalian, rumusan yang boleh dinukikan ialah Malaysia begitu unik kerana bawa 1001 macam perbezaan. Kepelbagaian ini jika tidak diurus dengan bijaksana akan menimbulkan malapetaka besar pada negara. Seperti kita sekarang ibarat menarik rambut di dalam tepung. Tepung jangan berserap dan rambut tidak boleh putus. Kerisauan atau ketakutan ini akan dapat dikurangkan jika semua rakyat Malaysia memahami kehendak-kehendak yang termaktub di dalam rukun negara dan secara beransur-ansur berasimilasi dengan dasar-dasar yang berkaitan dengan perpaduan negara. Semua rakyat Malaysia perlu mengambil falsafah tangan dan juga jari jemari kita yang berlainan rupa, bentuk, berlainan saiz dan berlainan fungsi. Tetapi apabila bersatu menjadi penumbuk, ia boleh menimbulkan ketakutan dan kegerunan pada musuh kita. Demikianlah sedikit bicara daripada pencinta negara Azam bin Haji Bahari, jauh di utara. Wah,